Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Berjumpa lagi untuk kali ini dalam kelas PDPR Bahasa Melayu Tingkatan 1, tajuk Ku Ingin Berterima Kasih. Ku Ingin Berterima Kasih merupakan satu puisi yang terdapat dalam antologi tingkatan 1 ya. Nama cikgu ialah Cikgu Yusnita binti Abang Seruji. Ada dua kemahiran yang akan kita pelajari pada kali ini, iaitu Standard Curriculum 4.1. Memahami dan mengapresiasi karya sastra dengan memberi respon peribadi. Standard Pembelajaran 4.1.2. Memahami dan mengapresiasi karya puisi dengan memberi respon peribadi tentang bentuk, huraian maksud dengan betul, rasional dengan penuh penghayatan. Ini merupakan puisi ataupun sajak yang terdapat dalam antologi tingkatan 1, iaitu Ku Ingin Berterima Kasih. Ku ingin berterima kasih. Puisi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangkap. Jadi, sebelum kita meneruskan kupasan tentang puisi ini, ingin sekali cikgu membaca ataupun mendeklamasi dengan cara yang mudah puisi ini. Sesekali ku ingin berterima kasih kepadamu hujan bagai tetamu. Jiwa pun menjadi dingin, api amarah menjadi terpadam. Sesekali ku ingin menyemai budi kepadamu tanah yang hidup, kerana perutmu setia menghamilkan rezeki buat petani. Sesekali ku ingin berbisik kepadamu, ikan-ikan yang riang, liar di belantara samudra, kerana sudi membebaskan cerita nelayan tua di pondoknya. Sesekali ku ingin kalungkan kagum kepadamu pejuang negara, kerana tanganmu pernah berdarah, darah kesetiaan seorang warga kepada watan tercintanya. Sesekali ku ingin pula menjadi bunga, menebarkan keharuman di taman-taman keresahan hidup, menyerahkan keinsafan kepada keangkuhan perang. Alangkah indahnya dunia andai semua merenung kekosongan hidup ini. Di sini ada salah ejaan sedikit, tak apa. Okey, seterusnya tajuk kecil yang kedua ialah maksud puisi. Tadi cikgu dah baca sajak tersebut ataupun puisi tersebut. Sekarang kita kupas apakah maksudnya pula mengikut rangkap. Rangkap 1. Dalam rangkap 1, penyajak ingin meluahkan perasaan berterima kasih kepada hujan kerana hujan yang turun tu telah membasahkan bumi. Malah hujan yang turun juga telah menyejukkan jiwa dan suasana manusia. Kedinginan yang dibawa oleh hujan tu telah meredakan api kemarahan. Maksudnya dalam erti kata yang lain, sekiranya kita sedang marah, tiba-tiba pada hari itu hujan. Jadi secara tak langsung, perasaan marah kita tadi boleh berkurangan kerana persekitaran kita yang sejuk kerana hujan. Jadi penyajak ingin berterima kasih kepada hujan. Rangkap 2.
Apa maksud rangkap 2 pula? Penyajak juga ingin berterima kasih kepada tanah. Sekarang kepada tanah, tadi kepada hujan. Kenapa penyajak berterima kasih kepada tanah? Sebab tanah yang subur telah memberi rezeki kepada petani. Petani ni mereka bercucuk tanam di tanah. Kalau tanah tu tak subur, bermakna tidak ada rezeki petani. Kalau tanah tu subur, banyaklah rezeki yang petani dapat. Jadi penyajak ingin mengucapkan terima kasih kepada tanah. Rangkap ketiga. Rangkap ketiga. Penyajak pula ingin meluahkan perasaan bersyukur dia, perasaan berterima kasih. Kepada siapa? Kepada ikan-ikan di laut. Ikan ni bukan manusia, ikan-ikan di laut. Kenapa? Sebab dengan hadirnya ikan-ikan di laut telah memberi rezeki kepada nelayan. Awak bayangkanlah nelayan yang pergi ke laut di waktu subuh, di waktu gelap, balik dengan tangan kosong. Apa perasaan nelayan tersebut? Tentu dia merasa sedih. Dia akan terfikir, apakah yang hendak diberi kepada anak-anaknya pada hari itu sekiranya tidak ada rezeki. Jadi dengan adanya ikan-ikan di laut sebagai sumber rezeki kepada nelayan. Jadi penyajak ingin meluahkan perasaan terima kasih kepada ikan. Rangkap 4. Sekarang rangkap keempat. Kita tengok apa maksud rangkap keempat. Penyajak juga merasa sangat kagum atas pengorbanan para prajurit yang telah banyak berkorban jiwa dan raga yang telah banyak mempertahankan tanah air daripada ancaman musuh. Pengorbanan mereka itu mempamerkan kesetiaan mereka yang tidak berbelah bahagi sebagai anak tempatan. Maksudnya dalam rangkap keempat ini, penyajak dia merasa kagum kepada tokoh-tokoh negara kita yang sebelum ini mereka telah berjuang, berkorban jiwa dan raga untuk mempertahankan tanah air kita daripada ancaman musuh. Cuba awak bayangkan kalau negara kita sekarang ni dijajah oleh orang asing. Apa akan berlaku kepada kita? Wujudkah sekolah-sekolah seperti yang ada sekarang? Dapatkah awak menggunakan laptop, menggunakan telefon bimbit kalau kita dijajah? Jadi kena fikir. Jadi penyajak dia merasa sangat bersyukur dengan adanya prajurit-prajurit pada masa dahulu. Rangkap 5. Kadangkala penyajak, maksud rangkap kelima ialah kadangkala penyajak terasa ingin menjadi sukarelawan yang dapat mengubat penderitaan masa perang. Penyajak juga berharap dapat memberi kesedaran kepada masyarakat dunia bahawa peperangan hanya membawa penderitaan. Jadi rangkap kelima ni, penyajak, dia kadang-kadang dia terfikir, alangkah bagusnya kalau dia mampu menjadi sukarelawan untuk mengubat mangsa perang. Dan penyajak juga berharap kepada semua masyarakat dunia supaya sedar bahawa peperangan hanya membawa penderitaan. Tidak ada peperangan yang membawa keseronokan. Semuanya membawa penderitaan. Sama ada pihak lawan ataupun pihak yang dilawan. Rangkap 6. Cikgu harap boleh faham. Cikgu rasa cikgu bercakap tidak terlalu laju. Rangkap 6 pula bermaksud penyajak berpendapat bahawa dunia akan aman damai sekiranya semua manusia berganding bahu menuju keamanan sejagat. Maksudnya, kita mesti sentiasa merasa satu tanggungjawab bahawa keamanan dunia kita adalah tanggungjawab bersama.
Itu maksudnya penyajak dia rasa dunia ni akan aman kalau kita berganding bahu untuk menuju keamanan sejagat. Itu rangkap ke-6. Selepas ni boleh ulang balik video cikgu ni kalau rasa tak faham rangkap demi rangkap. Ini maksudnya sebab sajak maksud dia memang hampir tidak sama dengan yang hendak dinyatakan. Maksudnya yang tersurat dengan yang tersirat tidak sama. Tajuk yang kedua, tema. Sebelum cikgu menerang tema, apa itu tema dahulu? Kalau kelas cikgu tingkatan 1, kelas yang cikgu ajar, atau cikgu harap semua kelas adalah pernah menyalin istilah Komsas. Dalam istilah Komsas, perkataan pertama ialah tema. Tema ni maksudnya ialah idea utama atau gagasan utama atau perkara pokok ataupun isu penting yang mahu disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Itu maksud tema. Jadi tema ni ialah apa perkara penting yang hendak disampaikan oleh pengarang. Itu ialah tema. Contoh tema yang mungkin senang kita nak faham ialah kasih sayang ataupun kekeluargaan. Jadi dalam puisi ini temanya ialah menghargai dan mensyukuri kurniaan Tuhan kepada manusia. Sebab kalau awak imbas balik daripada rangkap 1 sampai rangkap ke-6 yang cikgu terangkan, kebanyakannya penyajak merasakan ataupun meluah perasaan ingin berterima kasih. Sebab itulah perkataan menghargai dan mensyukuri ni sangat sesuai. Sampaikan penyajak hendak mengucapkan terima kasih kepada tanah, malah kepada ikan. Jadi tema yang sesuai ialah, cikgu baca sekali lagi, menghargai dan mensyukuri kurniaan Tuhan kepada manusia. Seterusnya, ialah persoalan. Persoalan. Kalau cikgu terang tajuk persoalan, jangan sekali-kali pelajar tanya, kena beri jawapan ke cikgu? Tidak. Persoalan ini bukannya soalan yang perlu ada jawapan. Bukan soalan siapa nama awak, di mana awak tinggal. Ini ialah persoalan dalam karya sastra. Persoalan ni maksudnya idea-idea atau isu-isu sampingan yang hendak disampaikan oleh pengarang. Itu maksud persoalan. Bukan soalan yang ditanya. Selalu cikgu ditanya oleh pelajar. Bila cikgu menerangkan persoalan, mereka akan kata, tulis jawapan ke cikgu? Mana soalan cikgu? Kena berhati-hati ya. Ini bukan soalan. Cikgu ulang kembali. Apa maksud persoalan? Idea-idea atau isu-isu sampingan yang hendak disampaikan oleh pengarang. Pertama, hujan memberikan kesejahteraan kepada manusia. Sebab tadi dengan adanya hujan, kita akan merasa sejuk ataupun dingin. Yang kedua, berbakti kepada tanah akan membuahkan hasil. Petani-petani yang bercucuk tanam di tanah yang subur akan membuahkan hasil. 3. Ikan di laut memberikan pendapatan kepada nelayan. 4. Menghargai jasa perwira-perwira negara. 5. Dunia akan menjadi aman, damai dan indah jika semua orang menghargainya. Ini persoalan.
yang boleh kita gunakan ataupun yang didapati dalam puisi tadi. Okey, seterusnya apa pula? Okey, gaya bahasa. Selalunya manusia yang nak bergaya. Ini bahasa pula ada gaya. Apa maksud bergaya bahasa ni? Gaya bahasa ialah keindahan bahasa. Jadi dalam puisi tadi ada beberapa gaya bahasa yang boleh kita kenal pasti. Okey, ini gaya bahasanya ya. Pertama, semile. Jadi ingat semile. Semile ni ialah perbandingan yang menggunakan perkataan bagai seperti cikgu tulis dua saja tapi sebenarnya laksana boleh, persis, bak. Kalau awak tengok dalam contoh ayat ada perkataan bagai seperti laksana, macam, itu ialah gaya bahasa semile. Senang saja nak ingat. Sebagai contoh, kepada hujan bagai tetamu. Ini ada perkataan bagai. Jadi inilah ialah gaya bahasa semile. Gaya bahasa yang kedua, personifikasi. Maksudnya ialah cantik betul nama personifikasi ni. Jadi apa maksud dia? Maksudnya ialah memberi sifat manusia kepada yang tidak bernyawa. Okey, yang tidak bernyawa ataupun yang bukan manusia lah. Sebagai contoh, ikan-ikan yang riang. Ikan-ikan ni bukan manusia. Tetapi sifat riang ni ialah sifat manusia. Dan penulis ataupun penganjat telah menggunakan ayat ikan-ikan yang riang. Jadi ini ialah gaya bahasa personifikasi. Okay, ataupun sebagai contoh, mungkin dahulu awak pernah mendengar daun kelapa melambai-lambai. Daun kelapa itu bukan manusia, tapi perbuatan melambai-lambai ialah perbuatan manusia. Jadi itu ialah gaya bahasa personifikasi. Okay. Gaya bahasa ketiga, metafora. Ini pun cantik juga bunyinya. Metafora. Metafora ialah perbandingan dua patah perkataan. Awak ingat saja, cikgu daripada dulu tak lupa ni. Metafora mesti dua patah perkataan. Satu abstrak, satu konkret. Abstrak ni maksudnya awak tahu perkataan tu tapi awak tak boleh nak sentuh. Awak tak boleh nak pegang. Dan konkret pula awak boleh pegang. Contoh laptop cikgu boleh pegang. Jadi perbandingan dua patah perkataan. Sebagai contoh, darah kesetiaan. Darah kita nampak kan? Boleh pegang. Malah vampire menghisap darah. Contoh saja. Tetapi kesetiaan, awak tahu kesetiaan. Tapi dapat pegang tak? Tak dapat pegang. Jadi ini ialah abstrak. Ini ialah konkret. Jadi dua patah perkataan ini ialah gaya bahasa metafora. Ada sesiapa nak bagi nama anak sebagai metafora nanti? Ni metafora ni. Cantik nama metafora. Okey, yang keempat, kata ganda. Kata ganda ni biasalah yang ada sengkang di tengah tu. Contohnya di taman-taman keresahan hidup. Ini taman-taman ni. Okey, nombor 5, asonansi. Asonansi. Okey, ikut cikgu sebut semua. Asonansi. Pengulangan vokal. Pengulangan vokal. Tapi dalam contoh yang cikgu bagi pengulangan vokal A. Tahu tak apa itu vokal? Pengulangan vokal. Vokal prasekolah dah belajar vokal. A, E, I, O, U. Vokal. Muncung mula cikgu sebut. U. Vokal. Tapi dalam contoh yang cikgu bagi ni, pengulangan vokal A. Kepadamu pejuang negara. Cuba awak kira. Berapa A?
1, 2, 3, 4, 5. 5A. Jadi ini ialah gaya bahasa asonansi. Lawan kepada asonansi ialah yang nombor 6, aliterasi. Sebut bersama dengan cikgu. Aliterasi. Ini bukan adik-beradik dengan Ali Baba. Ini ialah aliterasi. Maksudnya ialah pengulangan konsonan. Pengulangan konsonan. Apa itu huruf konsonan? Huruf konsonan lawan kepada huruf vokal. Selain daripada A, E, I, O, U, huruf konsonan. Contohnya B, C, D, K, L. Itu ialah huruf konsonan. Jadi dalam contoh yang cikgu letakkan di sini ialah konsonan K. Sesekali ku ingin kalungkan kagum. Cuba kira berapa K dalam ni? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5K. Jadi maksudnya ini ialah gaya bahasa ataupun konsonan K. Walau bagaimanapun sebenarnya asonansi dan aliterasi ini boleh masuk dalam unsur bunyi di bawah gaya bahasa. Okey, seterusnya. Nilai. Nilai. Berdasarkan sajak yang kita kaji, kita akan dapat mengenal pasti apakah nilai yang sesuai. Sajak ni sangat senang. Awak baca, awak dengar, awak dah boleh teka apa nilai yang sesuai. Pertama, mengenang jasa. Untuk tajuk nilai, apa nilai yang awak belajar dalam pendidikan moral? Itulah yang awak guna. 1, mengenang jasa. Contohnya, penyaja dia ingin mengucapkan ataupun mengalungkan perasaan kagum kepada pejuang-pejuang negara. Jadi nilai yang sesuai ialah mengenang jasa. Yang kedua, keinsafan. Contoh, perang menyebabkan kerosakan kepada manusia dan alam. Jadi bila kita membaca sajak ni secara tak langsung, kita merasa insaf dan sedar bahawa perang tidak ada membawa kebaikan. Lebih membawa kerosakan kepada manusia dan alam. Ketiga, kesetiaan. Contoh, pejuang setia kepada negara. Dan yang keempat, ini yang paling penting sekali, kesyukuran. Mensyukuri nikmat pemberian Tuhan. Sebab kebanyakan dalam sajak itu tadi ataupun puisi itu tadi, penyaja lebih banyak mengucapkan perasaan terima kasih, menunjukkan dia bersyukur kepada apa yang dia nikmati. Okey, seterusnya, pengajaran. Okey, pengajaran. Sebelum cikgu terangkan 3 pengajaran ni, cikgu nak awak ingat, simpan dalam fikiran, simpan dalam akal. Setiap kali kita menulis pengajaran, kita mesti menggunakan kata kunci ini. Okey. Kata kunci yang perlu anda ingat semasa menulis pengajaran ialah kita mestilah, kita haruslah, kita wajib, kita hendaklah. Ini contoh. Kita perlulah pun boleh. Ayat yang di hujung tu ikut kesesuaian sajak ataupun puisi yang awak kaji. Mesti menggunakan kata kunci ini. Kalau awak tidak menggunakan kata kunci ini, pengajaran yang awak tulis dikira salah. Dikira salah. Okay, sebagai contoh yang pertama, kita hendaklah mengenang jasa mereka yang telah berjuang untuk negara. Kita haruslah mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita hendaklah sanggup berjuang
demi negara tercinta. Sebenarnya, pengajaran awak boleh cari dalam rangkap demi rangkap. Awak bina ayat awak sendiri. Ayat yang logik, yang gramatis. Yang penting menggunakan kata kunci ini. Sekiranya awak menggunakan kata kunci ini, ayat yang awak bina gramatis bermakna pengajaran yang awak tulis adalah betul. Okey, pengajaran. Slide yang terakhir. Terima kasih. Okay. Cikgu harap setiap yang cikgu terang, kalau cikgu bercakap terlalu laju, ulang balik video ni. Daripada awal sampai akhir. Dengar semula sehinggalah awak faham. Buka buku Komsas yang awak dapat. Kalau belum dapat buku Komsas, boleh tengok puisi yang cikgu paparkan dalam slide tadi. Sekali dengar tak faham, dengar kali kedua. Cikgu harap semua boleh faham dan jelas dengan tajuk Ku ingin berterima kasih. Okay, itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi lain kali. Bye.